Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fannajuna, situ dah. Maka orang-orang yang berjaya, fannajuna sini mana orang-orang yang berjaya melintasi sirat. Kerana kemarinnya duk bicara tentang as-sirat. Summa yusaquna ila sirati. Kemudian dihereklah mereka itu manusia ila sirati, kepada titian sirat. Yang mana titian sirat tu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tu mislul Musa, seperti pisau cukur lah, perumpamaannya itu. Tapi tidak seumpama tu tajam lagi lah. Panajuna, maka orang yang berjaya melintasi titian sirat ni, yujawizunahu, melampauilah atau melintasilah mereka itu akan titian sirat kalam hatil basari, seperti sekelip mata. Pak, sekelip mata tu siapa dah syurga, gitu. Tak ada nampak Summa, kemudian kalbarqi, seperti kilat. Seperti kilat low. Kilat kita tengok kan. Dia ada berapa kelip mata kilat tu. Tu. Summa karrihi. Kemudian seumpama angin. Lajulah angin ni. Summa, kemudian katairi, seperti terbang. Summa kal khaili, seperti menunggang kuda. Summa, kemudian man yujawizunahu, mereka yang melintasilah mereka itu akan dia sirat sa'yan, secara berlari. Summa, kemudian masyan, secara berjalan. Summa habwan, secara mengesok. Ngesok. Summa zahfan, kemudian secara merangkak. Fahum, maka mereka itu an-najuna, mereka-mereka yang berjaya melintasi titian sirat ni, yatafawatuna, berlebih kuranglah mereka itu, kal halakina, seperti juga mereka yang kebinasaan, yang celaka. Tu tak samalah maknanya. Yatafawatuna ni maknanya berbeza-beza, pelbagai-bagai, mengikut qadar mereka lah. Tu. Faminhum, maka setengah mereka itu al-halik kalhalikina, seumpama mereka yang kebinasaan, yang celaka kita kata, yang binasa, yang ni yang jatuh ke dalam lubang api neraka tu. Mereka man yakubuh. Tu. Apa yakubu ni? Mereka yang meletakkan bi awwali qadamin, dengan pertama-tama tapak kaki. Wahwa, dan ia orang yang meletakkan kali pertama tapak kaki atas titian sirat tu, allazi yakunu akhiral kharijina minan nar, mereka yang terakhir keluar mereka itu daripada api neraka. Maknanya letak tapak kaki belebok atas lalu, gitu. Tu. Wa minhum, dan setengah mereka itu al-harakina ni, mereka yang kebinasaan, yang jatuh dalam api neraka ni, man yakubu inda akhari qadamin,
Inda akhiri tu dah. Tu. Wa minhum, dan setengah mereka itu al-halakina, mereka yang kebinasaan jatuh dalam api neraka. Man yakubuh, mereka yang meletakkan inda akhiri qadamin, gitu. Meletakkan tu yang lain daripada kakinya. Maknanya kaki yang kedua letak kaki kedua. Tadi letak kaki pertama tu bebok jatuh dah. Ni letak kaki pertama jatuh lagi. Letak kaki kedua jatuh dah. Kalau gitu fayakunu, maka adalah ia awalul kharijina, ialah orang-orang yang awal-awal keluar daripada minan nari, daripada api neraka. Tadi letak kaki belebok jatuh lalu. Hak tu hak terakhir keluar daripada neraka. Hak ni letak sekaki, lepas tu letak pula sekaki lagi, belebok jatuh dari neraka. Maka dia lah orang masuk api neraka gak, tapi mereka-mereka yang pertama-tama keluar daripada api neraka setelah habis daripada azab kerana dosa yang tidak dimaaf oleh Allah Ta'ala. Gitulah. Wa tafawutul mururi, dan berlebih kuranglah orang-orang yang melalui bihasabit tafawuti, dengan sekira-kira berlebih kuranglah fil a'mali salihati, pada amalan-amalan yang baik yang mereka kerjakan di dunia. Jadi dia tengok tu lagu mana dia beramal amalan yang soleh di dunia, lagu itulah dia dapat melintasi di atas titian sirat. Wal i'radi, ni ataf pada kata al-amali, gitu. Pasal sepepak baru, wa tafawutul mururi, dan berlebih kuranglah bagi orang-orang yang melalui di atas titian sirat, bihasabit tafawuti, dengan sekira-kira berlebih kuranglah mereka itu al-i'radi, pada meninggali, mengelakkan, menjauhi an hurmatillahi ta'ala, daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Iza khatarat alal qulubi, apabila terlintaslah benda haram tu alal qulubi, di atas hati seorang tadi. Tu. Jadi kalau mari benda jahat tu lagu mana yang mengelak? Cepat mengelak, cepatlah orang panggil, lalu di atas titian sirat. Kalau tak mengelak duk turut siapa pergi buat jadilah hak kemudian tu hak lambat, mengesok, mengakak. Tu macam-macam lah. Tu di atas kira-kira amal soleh yang dia kerjakan di dunia, dan di atas sekira-kira bagaimana dia mengelakkan daripada mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ke atas diri dia. Wa awwalu man ya'ti ilan nari, dan pertama-tama mereka yang mendatangi kepada api neraka, qabilu ialah qabil. Jadi orang yang mula-mula sekali masuk dalam lubang api neraka ni ialah qabil. Itu awal-awal orang yang terima buku catatan di tangan kiri ni ialah Al-Aswa' bin Abdul Asad. Ada pun orang yang pertama-tama sekali masuk dalam api neraka ni ialah qabilu, ialah qabil. Qabil ni siapa? Qabilul ladzi qatala akhahu. Qabil anak Nabi Adam ni yang telah membunuhlah ia akan saudaranya, saudara Qabil. Siapa akhahu tu? Habilah, itu Habil. Bunuh qatala bi ghairi haqqin. Tu takluk pada kata qatala. Telah membunuhlah oleh Qabil akan Habil saudara dia tadi tu bi ghairi haqqin, dengan ketiadaan hak. Tu tak berhak dia bunuh, dia pergi bunuh kerana cemburu. Boleh nikah dengan adik dia iklimah hak comel. Lepas tu boleh pula orang panggil apa? Korban. Tu yang dipersembahkan tu, korban dia lah hak diterima, korban Habil. Habil ni yang merah kibah, merah kambing. Jadi Qabil ni dia nanai. Jadi apabila Nabi Adam tu suruh dia berkorban, letak di atas pucuk bukit, maka Habil ni dia pilih gemuk-gemuk, kambing yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat untuk buat korban. Tu bukan korban tu sembelih dah, letak ya. Pak ni ada kilap macam hilal. Tu. Habil dia pilih kambing, gemuk-gemuk. Kibah yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat. Ada pun Qabil ni, dia pilih tanaman-tanaman hak buruk-buruk.
hak bekas kena makan dah ke semut-semut ke ulat nak. Yang ambil buh olahraga wak naik atas 2 pucuk bukit. Satunya bukit habis, satu bukit Qabil. Tiba-tibanya kilap macam tu kena kepada korban habis. Korban habis lah yang diterima oleh Allah. Maka kerana itulah habis tu layak untuk kahwin dengan Iklimah, adik bagi Qabil. Kenapa diterima? Kerana korban dia ikhlas. Mana? Gemuk-gemuk. Sebab tu kalau nak bagi korban, nak bagi sedekah ni kena hak gemuk ke? Gemuk-gemuk. Faham tak? Betul tak? Nah, betul tak? Ni, hak gemuk-gemuk. Nah, banyak-banyak sihat-sihat. Apa? Supaya beding lah. Tu sedekah banyak-banyak. Apa 100? 1000 selalu. Baru iya gitu lah. Baru gagah, baru semangat mengajar. Itu contoh dia. Tapi tak lah. Ya, yang pentingnya ikhlas pada Allah Ta'ala. Itu yang penting. Sikit banyak tak kira. Yang pentingnya ikhlas. Sikit pun kali ikhlas sungguh tak apa. Sikit pun kali ikhlas sungguh tak apa. Ya bukan Tuhan tengok di angka, dia tengok di ikhlas. Maka habis dia ikhlas. Sebab tu yang ambil hak sehat-sehat. Kambing hak sehat-sehat. Ni untuk korban. Qabil sebab tak ikhlas. Dia tengok mana wah-wah mak teh hak buruk-buruk tu ni. Ulai-ulai hak buruk-buruk dah bahas topa dah 2 ye bahas topa dah. Barulah dia pun ni kita kutip korban sedekah. Habis tu ayat kan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak sampai daging-daging, darah-darah korban kamu tu kepada Allah. Mana Allah tak berhajat pada daging, darah korban kamu, hak kamu korban tu. Walakin yanalut taqwa minkum, akan tetapi hak Allah Ta'ala naknya ialah taqwa daripada diri, dari hati-hati kamu. Maka taqwa tu huna, Nabi kata taqwa tu di dalam ini, dalam hati. Nabi isyarat 3 kali pada hati. Kerana apa kau Qabil orang yang mula-mula masuk dalam api neraka? Li'annahu tu'ilak pada kata wa awalu. Kenapa kau awalu man ya'ti ilan nari Qabilu? Kenapa kau orang pertama-tama yang mendatangi kepada api neraka tu ialah Qabil? Li'annahu kana bahawasanya Qabil tu. Li'annal Qabila awalu man azhara hazihil khaslah. Tu. Li'annahu kana bahawasanya Qabil tu awalu ialah orang yang pertama-tama sekali. Man mereka azhara yang menzahirlah ia man tu hazihil khaslata akan ini perkara. Mana? Pembunuhan tu. Dosa membunuh. Maka sebab itulah tiap-tiap orang yang membunuh anak ada, siapa kelala ni, dosa seher dia tu naik tanggung atas kepala Qabil belaka. Kerana dia lah man sanna sayyi'atan. Tu ingat baik-baik tu. Wa hadza awwalu man yadkhuluha, dan inilah yang pertama-tama mereka yang masuk akan dia api neraka minal insi daripada kalangan manusia. Wa iblisu, dan bermula iblis tu pula huwa ialah awwalu man, yang pertama-tama sekali man mereka yadkhuluha, yang masuk akan dia akan annar. Yadkhuluha yadkhulun nar lah, masuklah ia akan api neraka minal jinni, daripada puak jin. Jadi di kalangan puak jin siapa yang mula-mula sekali masuk api neraka? Iblis. Di kalangan manusia siapa yang mula-mula sekali masuk api neraka? Ialah Qabil. Gitu. Faman kana minal malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalashuna, maka faman kana, maka barang siapa yang adalah ia minal malaikati, daripada para-para malaikat, wal jinni, daripada fuak-fuak jin, wal insi, daripada fuak-fuak manusia, fa innahum, maka bahawasanya mereka itu semua sekali, malaikat, jin, manusia tu, yatalashuna, binasa sekaliannya. Ai faman kana, maka maka mereka faman kana ya betul. Maka bermula mereka adalah ia fallazi wujida, bermula mereka yang didapatkan minal malaikati, daripada para malaikat, wal jinni, daripada jin, wal insi, daripada manusia, fa innahum, maka bahwasanya mereka itu sekaliannya, iaitu malaikat, jin dan manusia,
Yatalashuna ayamutuna, mati mereka itu sekaliannya. Mati semua. Malaikat, jin, manusia tak kira siapa, mati habis. Mana bila akhirat. Bila tiup sangkakala yang pertama. Lakin akan tetapi itu istidrak. Istidrak pada kata yatalashuna aw yamutuna, kalau dari segi syarah lah, syarah. Lakin akan tetapi la yamutu ahadun, tidak matilah oleh seorang pun minal malaikati, daripada puak-puak malaikat, qabla nafkhatil ula, sebelum daripada tiup sangkakala yang pertama. Jadi sebelum tiup sangkakala pertama ni, tak ada seorang pun di kalangan malaikat yang telah mati dah, tak ada. Manusia dah mati. Faham tak? Beribu, juta dah hak mati. Tiap-tiap hari ni mati. Bahkan dalam kitab Syarah Sawi Jawharatit Tauhid itu disebutkan oleh Imam Sawi, setiap sedut nafas ni, kita sedut nafas ni 124,000 orang mati. Hembuh pula 124,000 orang lahir. Sedut pula 124,000 orang mati. Hembuh pula 124,000 orang hidup balik. Orang hidup balik mana dilahirkan lah. Faham tak? Tak tahulah. Itu disebut dalam kitab Syarah Jawharatit Tauhid, Syarah Sawi. Tu. Sungguh perkataan malaikat ni akan mati, lakin la yamutu ahadun, tidak matilah oleh seorang pun minal malaikati, daripada fuak-fuak malaikat, qabla nafkhatil ula, sebelum daripada ditiup sangkakala yang pertama, sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Bal bahkan matinya bila malaikat ni? Biha. Dengan tiupan sangkakala yang pertama. Tu dengan sebab tiup sangkakala yang pertama ni, malaikat pun habis mati. Semua akan mati, melainkan ada lagi. Ada lagi yang tak mati. Tiup sangkakala yang pertama tu, malaikat pun mati juga. Sebelum tiup sangkakala yang pertama, tak ada seorang malaikat pun siapa kalau ni hak mati dah, tak ada. Bila tiup sangkakala yang pertama, barulah ada hak malaikat mati. Illa malaikat yang tak matinya malaikat mana? Illa hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang menanggung akan arash. Wal malaikatul arba'atu, dan malaikat yang 4. Malaikat yang 4 ni barangkalinya malaikat itulah Jibril, Mikail, Israfil, Israil lah kali ya. Itu malaikat yang 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Israfil pun nak mati mana? Moga dia tiup sangkakala. Tak mati lagi lah. Lepas tu bila yang matinya, fa innahum, maka bahawasanya mereka itu mana? Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung akan arash. Wal malaikatul arba'atu tadi tu. Fa innahum, maka bahawasanya mereka itu hamalatul arsy dan malaikatul arba'ah tu, yamutuna, matilah mereka itu, ba'daha, kemudian daripada tiup sangkakala yang pertama. Ba'daha, ba'dan nafkhatil ula, kemudian daripada tiup sangkakala yang pertama. Min ghairi malaikati, mana? Ada kitab tak sama kah? Ada kitab tak sama kah? Tak ada. Sebab Ustaz Saiful komen ni, min ghairi malaikati. Mana min ghairi malaikati tu? Ada kah? Ada kitab tak sama kah? Ustaz Saiful, hak mana tu min ghairi malaikati tu? Hak tadi famin ke faman? Faman kana allazi, betul dah dah? Faman kana allazi wujida minal malaikati, betul dah? Ustaz Saiful tu dia komen min ghairi malaikati. Kat mana tu min ghairi malaikati? Ada? Tak ada? Nuskah ni ada tak? Faman kana in ghairi malaikati. Ada lagi tak saya tu? Oh, salah tu. Faman kana min ghairi malaikati. Betul. Faman kana, ada ghairi deh. Ada ghairi? Tak ada tu. Buanglah. Kalau ada tu, minta buanglah tu. Kalau ada ghairi tu, lebih lah tu.
Lebih tu kalau ada ghairi tu la'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya isqa, digugurkan ghair tu. Oh ada ghairi Abi Jabar pun ada. Fama ada ghairi ni. Tak ada ni. Dalam kitab apa tak ada? Dalam kitab apa ada? Faman kana min ghairil malaikati. Maka mereka yang adalah yang lain daripada malaikat wal jin. Mana jadi gitu? Jadi fasak makna tu kalau ada ghairi tu fasak makna boleh buang lah. Buang wa dikum bulak ghairi tu la'alla sawaba isqat. Isqat gugur. Atau ziyadah lebih saja. Oh cetakan DKI ada. Cetakan tu salah lah sikit tu. Buat dah. Sebab kalau ada ghairi fasak makna lah, maka barang siapa adalah ia didapatkan ia daripada lain daripada malaikat dan jin dan manusia, maka sesungguhnya mereka itu mati semua. Hak lain daripada malaikat, jin, manusia mati belaka. Siapa? Lembu kubaya itik kau ada. Sebab tengok tu hak dalam syarah dia tu, ayo mari lakin tu istidrak lah. Jadi ghairi tu buatlah. Tak ada tu. Baik, habis itu. Ba'daha wa ba'da mana tu? Fa innahu, maka bahwasanya mereka itu hamalatul arsy wal malaikatul arba'ah tadi tu. Malaikat yang menanggungkan akan arasy dan malaikat yang empat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil lah ni. Yamutuna, matilah mereka itu ba'daha ba'dan nafkhatil ula. Patut apa tu? Apa? Kide. Ba'daha apa tu? Ba'daha. Ha ke kha? Ha. Kalau kha tu buai titik lah. Wa yuhayyuna qabla an-nafkhati tsaniyati. Dan dihidupkan mereka itu mana ni? Dihidupkan ni. Yang ni malaikat yang empat dan malaikat yang menanggung angkat arasy tadi pula. Jadi demon ni, malaikat yang menanggung angkat arasy dan malaikat yang empat ni, mati mereka itu kemudian daripada tiup sangkakala yang pertama. Wa yuhayyuna, dan dihidupkan mereka itu qablan nafkhati tsaniyati, kemudian daripada tiup qablan nafkhati tsaniyati, sebelum daripada tiup sangkakala yang kedua. Tu mana makhluk tak hidup lagi masa tu. Manusia tak hidup lagi lah. Dah tak tiup lagi sangkakala yang kedua. Tapi Tuhan hidupkan pula malaikat yang menanggung arasy dan malaikat yang empat, termasuk Israfil jugalah. Wa akhiru man yamutu, dan yang paling akhir mereka yang mati di kalangan malaikat ni, malakul mauti, ialah malaikat maut tu sendiri. Memanglah hak paling akhir sekali mati malaikat maut tu sendirilah. Tu malaikat maut. Kaza, seperti itulah qala Syarqawi, telah berkata oleh Imam Abdullah Asy-Syarqawi, Syekhul Azhar. Pengarah kitab Hasyiah Tahrir dan Syarqawi Hudhudi tu. Wakila, dan dikatakan inna hamalatal arsy la yamutuna. Wakila ni orang panggil sirak tadhaif lah ni. Kata setengah ulamanya, kau yang dhaif kata inna hamalatal arsy, sesungguhnya malaikat yang menanggungkan akan arasy itu la yamutuna, tidak mati mereka itu. Li'annahum, karena bahawasanya mereka itu khalaqu lil baqa'in, atau khuliqu, dijadikan mereka itu malaikat yang menanggungkan akan arasy itu lil baqa'in, diperkekalkan lah maknanya. Lil baqa'in, untuk kekal, maknanya diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Makna baqa' itu baqa' idhafi lah tu, baqa' majazi. Faman kana fasiqan, dan maka barang siapa yang adalah ia termasuk di kalangan orang fasik. Apa fasik? Ai kharijan, mereka yang keluarlah an amrillah, tinggal perintah Allah Ta'ala. Lagu mana mereka yang keluar tinggal perintah Allah Ta'ala? Birtikabi kabiratin, dengan mengerjakan dosa yang besar, au israrin, atau berterusan ala saghiratin, di atas dosa yang kecil. Dosa kecil pun kalau berterus-terusan jadi besar. Walam taghallab ta'atihi,
atau walam tughlab ta'atuhu ala ma'asihi. Itu. Dan tidak menanglah oleh ketaatannya di atas kemaksiatannya. Nah, mana dok ibadat dia tu kurang daripada maksiat. Bahkan banyak maksiat di atas ibadah. Nah, maka tu orang panggil fasik. Kalau gitu orang fasik, lam yabqa finnari, tidak kekal lah di dalam api neraka ni di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Tidak kekal dalam api neraka ba'dalah hisabi, kemudian daripada hisab. Apa makna hisab di sini? Ai ba'da faraghi miqdari zambihi, kemudian daripada selesai tempohan dosanya. Selesai orang panggil duduk dalam api neraka tu, qadar dosa dia dibakar dalam api neraka, qadar tu selesai, maka keluarlah dia daripada api neraka. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Li'anna zalika, kerana bahawasanya demikian itu mana? Demikian itu fasik tu. Li'anna zalika, kerana bahawasanya demikian itu fusuk tadi tu. La yukhrijuhu, tidak memperkeluarlah akan dia anil imani, daripada iman. Selagi mana dia i'tikad benda haram atau haram, benda yang halal atau halal, tidak merubah hukum Allah, walaupun dia sendiri yang mendatangi benda haram tersebut, maka dia tetap hukumnya orang beriman. Tu illa, melainkan ni melainkan bila iza taqada hilal maksiati, apabila diiktikadkan akan kehalalannya maksiat tersebut. Kalau dia iktikad halal dah, kafir dah. Nah, asalnya dia tu orang mukmin, paduk berakhir minum arak. Minum arak. Minum arak dosa kecil, dosa besar. Dosa besar yang kata dosa kecil ni. Dia ikut kodar gelah dia tu ni. Gelah kecil. Gelah besar gitu lah. Dia tak kira gitu dia tu ni. Asal minum arak tu dosa kabair. Buat gapo tu? Sini, Yazid ni dekat sini. Yazid buat apa lah situ? Main garu pelelah macam-macam. Kalau dia ada i'tikad halal maksiat, kufur ketika tu kekal api neraka. Sawaun kanat kabiratan am saghiratan, sama ada maksiat yang dia i'tikad halal tu ialah dosa besar atau dosa kecil, tak kira. Yang i'tikad halal mengopak, halal tengok perempuan yang bukan mahram dia, pada aurahnya tanpa hajat, itu halal, itu dosa kecil dia tu ni. Halal apa? Berzina, itu dosa besar. Halal derhaka dengan orang tua, contoh. Dia i'tikad halal maksiat tu, sama ada maksiat tu dosa besar atau dosa kecil, tak kira. Bila i'tikad benda hak maksiat, benda haram tu halal, itu orang panggil merubah hukum Allah. Ketika tu kufur. Adapun dia sendiri hak derhaka, dia sendiri maksiat, tapi dia tak i'tikad halal, i'tikad haram. Dia tak pakai tudung, tak tutup aurat. Kata haram ni, tapi saya lah. Saya rasa boleh kot api neraka sikit-sikit. Rasa tanggung kot. Tetap dia orang mukmin. Masih yang i'tikad haram. Jangan dia i'tikad halal maksiat. Tapi benda kalau dia kalih buat ni, kena beringatlah. Bukan kita nak hukum atas orang dah. Masing-masing orang yang buat maksiat tu sama ada kecil besar, kalau duduk sama-sama buat, lama-lama dia orang Kelantan panggil kalih. Biasa ya. Macam kita mula-mula pergi Mesir tu, tengok orang tino seksi-seksi, astagfirullahalazim, astagfirullah. Lama-lama astagfirullahalazim. Gitu ni. Mula-mula astagfirullahalazim, ya Allah, apa ni besar-besar ni buah-buah kelapa sini. Mula-mula pergi Mesir ya, astagfirullah, tidak biasa saya benda-benda astagfirullah nak pergi kuliah tu. Tina arak yang macam bahawa kelapa, ya tak ada aja kelapa ni kecil-kecil ni, buah kelapa besar-besar. Ketika tu astagfirullahalazim, ya Allah, tidak. Lama-lama astagfirullahalazim duk gitu. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Lama-lama tak ada astagfirullah dah. Biasa dah. Berapa tu sai? Tanya pula buat teka lah nak ibah tu. Berapa sai tu? Ya. Tu ya jadi apa kalih. Tu bahaya tu. Maka sebab tu kena lari daripada maksiat kena lari. Jangan kita tak apa, saya tetap mukmin sebab saya i'tikad haram tu. Kalau dah lama-lama tak berasa haram mana, biasa dah jadi dah tu ni. Tekah biasa tu hak bahaya ya. Tu melainkan
Tanya, dah mu biasa dah tengok ni halal ke haram? Oh, haram, masih mukmin lagi. Dah biasa dah tengok dah halal ke haram? Halal apa dia? Habis ya. Tiga tu nyata menghalal benda yang haram. Itu. Li'annal imana, kenapa kau orang panggil orang mukmin ni tidak kekal api neraka walaupun dia kerja maksiat. Orang fasik tak kekal api neraka. Li'annal imana, kerana bahawasanya bermula iman itu indal asy'ariyati, di sisi ulama asy'ariyah, wal muhaqqiqi al maturidiyati, dan di sisi ulama-ulama tahqiq di kalangan maturidiyah, tasdiqum bil qalbi faqat, ialah diri membenarkan di dalam hati semata-semata. Sahaja. Itu. Diri membenarlah hati saja. Tak diserta dengan a'malu bil arkan, a'malu bil jawarih. Lepas tu, wa amal ikraru. Ada pun bermula mengikrarkan dengan lidah. Minal qadiri. Daripada orang yang berkemampuan. Qadiri itu maknanya daripada orang yang berkemampuan. Fahuwa, maka ia ikrar. Daripada orang yang mampu ikrar dengan lidah ni. Syartun, ialah sebagai syarat juga li ijra'il ahkamid dunyawiyati, diperjalankan segala hukum hakam yang dibangsakan di dunia ini. Tu yang mengucap dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, maka itu syarat untuk diperlakukan segala hukum hakam Islam di dunia. Kena semaya, kena puasa. Sebab apa? Ada orang panggil biar nutqus syahadatain. Ada orang panggil bertutur dengan dua kalimah syahadat. Yang mana dua kalimah syahadat inilah yang menunjukkan iman yang ada kita tasdik dalam hati. Ada pun iman tu diri semata-mata tasdik. Jadi sebab itulah kalau seorang itu tasdik saja, dia tak mengucap dengan syahadat, maka dia mukmin akhirat, mukmin di sisi Allah, tapi kufur di sisi manusia. Kufur di sisi manusia, tapi di sisi Allah mukmin tak? Mukmin lah. Sebab apa dia tasdik? Ada orang yang tak ada tasdik tapi mengucap. Apa panggil apa? Kufur di sisi Allah tapi mukmin di sisi manusia. Orang panggil munafik, nifaq, izharul Islam fil lisani wa ikhfa'u bil kufri fil jinani. Menzahirkan Islam pada lidah tapi menyembunyikan kekufuran di dalam batin hati. Maka sebab itulah tu di sisi Asy'ariyah dan ulama tahqiq Maturidiyah, iman tu semata-mata tasdiklah hati ya. Adapun menutur dengan dua kalimah syahadat, itu sebagai syarat nak ijra'kan hukum hakam Islam di atas muka dunia. Itu. Ijra' ni mana memperjalankan. Syartun li ijra'i, sebagai syarat nak memperjalankan al-ahkamid dunyawiyati, segala hukum hakam Islam yang dibahasa pada dunia ni. Allati min jumlatiha, yang setengah daripada jumlah hukum hakamnya itu wujubu i'tiqadi, ialah wajib berpegang dalam hati, annahum, bahawasanya mereka itu orang mukmin, ghairu mukhalladina finnari, tidak berkekalanlah mereka itu di dalam api neraka. Orang mukmin ni tak akan kekal api neraka. Tu ada iman sah tak? Pasti syurga. Ini nak ayat kata bahawasanya al-mubasysyaruna bil jannah tu ada tiga bahagian. Tak ada nak upload lagi dalam Facebook ni. Ada tiga bahagian. Mana? Satu, yang diizharkan kemuliaan dia, 10 orang al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dikhabarkan gembira oleh Allah Ta'ala untuk menzahirkan kemuliaan dia. Yang kedua, para malaikat radhiyallahu anhum wa radu, para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Para sahabat dijamin syurga. Yang ketiga, semua orang mukmin. Semua orang mukmin jamin syurga tak? Jamin syurga semua orang mukmin. Mana ni? Sekali punya masuk neraka, habis dah dosa dia kena bakar, maka akan keluar daripada api neraka. Tidak kekal. Lepas tu keluar daripada api neraka gimana? Syurga. Dijamin syurga tu. Itu nak jawab. Jadi sebab tu kalau kita berimeh, dijamin oleh Nabi masuk syurga. Jamin masuk syurga, tapi masuk neraka ke tak? Tu tengoklah. Kalau Tuhan tak apa dosa, mutaubat dosa. Tuhan tak apa dosa, masuk neraka jugalah. Tapi akhir-akhir masuk syurga tak? Masuk syurga. Tu i'tikad kita kena pegangnya, setengah daripada jumlah benda kita kena i'tikad lah hati,
annahum ghairu mukhalladina finnari, bahawasanya mereka itu orang mukmin walau kana fasiqan, sekalipun mereka itu fasik, ghairu mukhalladina finnari, tidak berkekalanlah mereka itu di dalam api neraka. Wa idza kana al-imanu, dan apabila adalah bermula iman itu, huwa tasdiqu, ialah semata-mata benar, terima, jong dalam hati dia, lazima, nescaya lazimlah, alla yakhrujal abdu an ittisafi bihi, lazimlah oleh bahawa tidak keluarlah oleh seorang hamba daripada bersifat dengan dia, bihi bil imani, dengan dia dengan iman, illa, melainkan, bima yunafihi, melainkan bilakah tertanggalnya iman daripada diri seorang hamba. Hamba tu dia bersifat dengan iman, bila dia tu tertanggal iman daripada diri dia, illa bima yunafihi, melainkan dengan barang yang menafi akan dia akan iman. Apa barang tersebut? Minal kufri, daripada kekufuran. Wahwa, dan ia kekufuran tu apa? Ada mutasdik, tak terima. Nabi kata zina haram, terima tak abang gitu? Tak. Semaya wajib, mana wajib, harus ya. Tak terima tak abang gitu? Tak terima. Apa lagi? Puasa bulan Ramadan wajib tak? Wajib, tak wajib, terima tak abang gitu? Tak terima. Tu orang panggil adamu tasdik. Jadi kalau selagi mana dia tasdik, dia menerima, membenar, mukmin dia. Semaya waktu wajib, wajib. Tutup orang wajib. Dia spendo ya pakai hari-hari dengan coli. Contoh. Contoh. Tapi orangnya hukum wajib. Dia terima wajib. Wajib pakai tutup aurat ni. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi apa? Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dah. Ayat Quran siap boleh waktu baik. Ni. Wahai Nabi, kata kepada isteri anak-anak perempuan kamu dan orang muslimat kamu, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, pelabuh ke tudung. Ya dia sendiri coli dengan spender. Wajib tu tak orang. Wajib ayat. Nak kata apa? Dia terima tu, tasdik tu. Dia pun tasdiklah hati. Memang wajib. Lepas tu apa? Mu tutup aurat. Dia ikut dia. Dia lapar api neraka. Dia nak deraka dengan Tuhan. Dia pasik. Sampai masa dia tabat, insya-Allah, alhamdulillah. Kalau tak tabat, dalam qubdah Allah Ta'ala, dalam kehendak Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak apa, boleh. Kalau Tuhan tak nak apa, masuk api neraka dulu. Akhirnya kan ada iman atas dia tadi, masuk dalam syurga. Masuk. Jadi lawan bagi iman tu apa? Kufur. Apa kufur? Ada mutasdik. Tak benar. Tak membenar, tak terima orang tak terima. Semaya 5 waktu wajib. Tak. Tu tak terima tu. Zina haram. Halah. Tu. Minum arak haram. Haruh. Tu ada mutasdik tu, kufur tu. Kalau lagu tu baru kekal dalam api neraka. Faham tak ni? Kita mengajar kampung sesak pula guys, sesak. Apa wahing? Faham tak? Baik tu. Wahwa, dan ia kufur tu ada mutasdiki, ketiadaan menerima, tiada membenar, ketiadaan membenar, bima dengan barang, ulima yang diketahui, daruratan secara mudah-mudah, maji'un nabiyyin dibawa datang daripada Nabi SAW bihi dengan dia dengan barang. Atau alimtina'u min syartihi, atau menegahkan daripada syaratnya, syarat iman. Apa syarat iman? Wahwa, dan ia syartu tu an-nutqu bisyahadataini ma'al qudrati, bertutur dengan 2 kalimah syahadat serta dengan mampu. Boleh dia nak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, tapi dia tak ambuh. Tu ni atah awim tina'u, ni atah pada kata nak atah mana ni? Au imtina'i lah molek leh. Kau kan nak ide. Awil imtina'i lah. Nak. Atah mana
Atah pada kata al-kufri illa bima yunafihi, melainkan barang yang menafi akan dia iman. Apa? Minal kufri awil au imtina'i. Situ deh. Comel kat situ. Yang kiri. Boleh dah, situ deh. Baca imtina'i lah atas situ. Melainkan dengan barang yang menafi akan dia iman. Apa? Setengah daripada menafikan akan iman, kekufuran. Setengah lagi menafikan iman apa? Menegahkan daripada syaraknya. Nak, bukan dia tu ada sesuatu yang menegahkan dia, tak. Dia sendiri menegahkan daripada syarak. Dia tak nak orang panggil menunaikan asyhadu an la ilaha illallah, menutur dua kalimah syahadat tu. Itu maksud. Nah, dia tahu sangat tapi tak kata. Wahwa dan ia asyartu tu. Wahwa tu kembali pada asyartu. An-nutqu bisyahadataini ma'al qudrati. Bertutur dengan dua kalimah syahadat serta mampu. Melainkan tak mampu tu lain. Faham tak? Tak mampu tu sama nak ada bisu. Faham tak? Ataupun mengancam nyawa. Faham? Mengancam nyawa. Dia tak mampu nak menutur di hadapan orang. Tapi dia tutur dah suara-suara dia. Tapi orang tak tahu dia ni Islam ke kafir. Dia semaya pun senyap-senyap di rumah dah. Duduk dengan keluarga dia hak kafir. Maka mukmin dia tu dihukum di sisi Allah. Di sisi orang Islam lah. Dia tak nak hukum mukmin. Tak mati, tak nak jerat juga. Sebab apa? Tak ada fakta, tak ada bukti kata dia Islam. Padahal dia mengucap. Dia mengucap lah. Dia kaji Islam. Betul ni Islam ni. Nah, lepas tu nak masuk Islam macam mana Dia pun tengok, kena mengucap. Dia pun belajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad. Tak ada siapa dia tahu. Nah, keluarga tak tahu. Jabat agama tak tahu. Nah, bapa dia tak mengucap di jabat, tertegah. Kalau tidak, keluarga dia bunuh ke mana. Hindu banyak gitu Nah, maka dia mukmin di sisi Allah. Di sisi Allah mukmin. Adapun nida imtina' sini maknanya dia tu mampu nak dia menegahkan diri dia daripada mengucapkan syahadat. Faham tak? Tak sih ngucap. Serta dia mampu. Tak ada masalah ke apa. Wa kama annal usata minal mu'minina, dan seperti mana barang bahawasanya yang berbuat maksiat daripada orang mukmin itu la khuludalahum, tidak kekalah bagi mereka itu finnari, dalam api neraka. Kadzalika syafa'atu, seperti demikian itu jugalah syafaat. La tasilu, tidak sampai syafaat itu lil kuffari, kepada orang kafir. Orang kafir tak dapat syafaat. Tu qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaatlah akan mereka itu kufar syafa'atus syafi'in, oleh syafaat mereka yang memberi syafaat. Tak siapa dia boleh bagi syafaat kepada orang kafir. Sebagaimana orang mukmin yang berbuat maksiat tidak kekal api neraka, gitu jugalah syafaat tu tidak ada seorang pun yang dapat bagi kepada orang kafir. Itu. Syafaat sini maknanya syafaat mengeluarkan orang kafir daripada api neraka. Adapun syafaat meringankan orang kafir daripada azab di dalam api neraka, itu ada khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Talib. Dan seperti mereka-mereka yang menolong agama Islam. Tolong agama Islam, bukan parti Islam. Ni buat modal parti Islam tak umur. Time balah tu tak halus siasi baik ke ni tak awung pula. Hak tu nak gelong gapo lagi istilah Arab. Nak nampak hak betul hak umur kita. Ya bahaya orang guna Islam ni. Time dia balah dengan orang tu dia betul. Time dia baik dengan orang tu dia betul. Time ya betul umur. Tak ada salah dia. Nampak tak? Ya betul sama. Dia balas dengan DAP, dia betul. Dia baik dengan DAP, dia betul. Dia baik dengan MCA, dia betul. Dia balas MCA, dia betul. Dia balas dengan UMNO, dia betul. Dia baik dengan UMNO pun dia betul. Betul sama dia, tak ada salah dia. Gila. Dalil dia banyak tu time kita nak baik dengan DAP, seperti Nabi nak hijrah tu seperti orang kafir hak tunjuk jalan nak pergi ke Madinah. Seperti itulah kita terhalusiasi. Tu. Time baik dengan UMNO pula. Ukhuwah Islamiyah, sama-sama mengucapkan syahadat. Ni bahaya ni penyakit ni. Nak buat dah bedai, tak boleh dah bedai. Tak boleh. Bahaya tunggal agama sampai tahap tu. Tunggal terbalik siapa ni.
Nah, jadi ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus untuk orang kafir apa? Iaitu meringankan azab di dalam api neraka, bukan mengeluarkan orang kafir itu masuk syurga, tidak. Walir rusuli, dan sabit adalah bagi segala rasul-rasul utusan Allah itu syafaatun, berapa banyak syafaat. Syafaat ni maknanya apa? Talabul khairi minal ghairi ilal ghairi, minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Tak? Ghairu mahsuratin, yang tidak boleh disakak. Tak boleh nak ada 10 juta, tak boleh, banyak. A'zamuha, seagung-agungnya syafaat di kalangan rasul itu ialah asy-syafa'atul lati raddaha ar-rusulu, ialah syafaat yang menolaklah ia syafaat tu oleh rasul-rasul. Yani asy-syafa'atu yang bermula a'zamuha, seagung-agungnya syafaat, asy-syafa'atul lati raddaha ar-rusulu. Nah, tu syafaat yang menolak. Tu ia syafaat oleh rasul-rasul, gitu deh. Syafaat apa? Wahya, dan ia asy-syafa'at tu tadi tu. Itu ayat lagi syafaat apa? A'zamuha, dan seagung-agung syafaat itu asy-syafa'atul lati raddaha ar-rusulu, ialah syafaat yang menolaklah akan dia syafaat tu oleh rasul-rasul. Wahya, dan ia syafaat tu asy-syafa'atu li inqazil khalqi min khaufin syadidin, ialah syafaat melepaskan makhluk manusia ni min khaufin syadidin, daripada ketakutan yang bersangatan dahsyat, wa min faza'in, daripada terkejut, daripada keterkejutan. Begitu. Waluqibat, dan digelarkan hazihi syafa'atu, akan ini syafaat ni bil uzma, dia panggil syafa'atul uzma. Kenapa? Likauniha, kerana keadaannya syafaat tu ta'ummul khalqa, mengumumi, meratai akan sekalian makhluk ajma'u, semua sekali. Wabil maqamil mahmudi, ni ataf pada kata bil uzma, atas itu. Ay waluqibat hadhihi syafa'atu bil maqamil mahmudi, dan dipanggil, digelarkan juga syafaat ni dengan panggilannya maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji. Dia betul sama orang salah semacam. Jalan sungguh. Tu kita ada salah, kita ngaku lalu. Tak kira lah. Siapa tegur sekalipun, Fok Wahabi tegur pun kita kata salah aku ni. Kita betul lalu. Kita tak malu nak ngaku salah. Sebab kita tak nak menunggang agama, menunggang Islam ni, menunggang aswaja. Salah kata salah. Macam mana manusia tu salah biasa. Tapi manusia yang buat salah tapi tak mengaku dia salah. Ni luar biasa setannya. Dah sungguh. Manusia yang salah itu biasa. Manusia salah tu biasa. Sebaik-baik manusia yang salah ialah manusia yang salah serta dia minta keampunan Allah, dia bertaubat pada Allah. Itu manusia yang sebaik-baik melakukan kesalahan. Kita buat salah, orang tegur kita, betul lah salah lah, saya minta maaf lah. Ustaz salah ni baca ayat ni, baca hadis contoh. Betul lah salah saya lah. Terima kasih banyak kerana membetul saya. Okey. Itu orang panggil sebaik-baik orang melakukan kesalahan. Ialah orang yang meminta keampunan, minta maaf. Kalau tengoklah salah dengan Allah, minta maaf dengan Allah saja. Salah dengan orang ramai mengajar apa semua, kita minta maaf dengan orang ramai. Itu. Tapi sehebat-hebat manusia tu lebih daripada setan tu ialah manusia buat salah serta dia tak mengaku dia buat salah. Betul semua. Itu betul semua. Baik, habis itu. Dipanggil juga syafaat ni bil maqamil mahmudi aidan, dengan maqam yang terpuji juga. Likaunihi, kerana keadaannya yahmaduhu, memuji akan dia sallallahu alaihi wasallam, memuji akan Allah Taala tu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud gitu. Fiha, di dalam syafaat al awwaluna wal akhiruna, oleh orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Baik tak? Jadi syafaatul uzma ni hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita faham tadi raddahar rusulu tu, yang menolak akan dia akan syafaat oleh segala rasul. Faham lah? Iaitu maknanya syafaatul uzma.
Kerana rasul-rasul yang lain daripada Nabi Muhammad semua tak dapat ni. Dalam hadis Bukhari Muslim cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim tu. Nah, manusia ni pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Tuhan aku apa? Marah pada hari ini tidak seperti sebelum ni, dan tidak pernah Tuhan marah seperti sebelum ni, dan lagi akan ada hadis tu panjang nafsi izhabu ila ghairi izhabu ila Ibrahim izhabu ila Musa ila Isa, habis segala nabi-nabi itu maksud raddahar rusulu tadi tu. Jadi a'zamuha tadi, selebih-lebihnya syafaat tu asy-syafa'atul lati raddaha ar-rusulu, syafaat yang menolaklah akan dia syafaat oleh rasul-rasul. Baru faham, baru baca bawah sikit baru faham. Apa tolak? Ada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad je dapat syafaatul uzma ni. Maka dipuji oleh seluruh manusia, al-awwaluna wal akhiruna. Manusia dulu pun terima kasih kepada Nabi Muhammad, manusia akhir pun semua terima kasih kepada Nabi Muhammad. Maka sebab tu syafaat ni juga dipanggil maqamam mahmuda. Asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Hai. Begitu. Summa kemudian daripada syafa'atul uzma asy-syafa'atu fi idkhali qaumin al-jannata bighairi hisabin. Kemudiannya ialah syafaat pada memasukkan kaum, yakni manusia, al-jannata akan syurga bighairi hisabin, dengan ketiadaan hisab kira-kira. Itu syafaat yang kedua. Wa hadhihi, dan ini ni min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan manusia ke dalam syurga tanpa hisab, ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya syafaat. Nabi Adam tak ada, Nabi Idris tak ada, Nabi Musa tak ada. Tak usah pergi minta tak usah pergi rasuah cocok apalah, cuek-cuek ke, tolonglah sini. Tak ada. Syafaat mempermasukkan manusia ke dalam syurga bi ghairi hisab hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khususiah. Wa hadhihi min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini syafaat mempermasukkan manusia akan syurga tanpa hisab, min khasaisi, setengah daripada khasais khususiat yang ditentukan hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kallati qablaha, seperti juga syafaat yang sebelumnya. Kallati qablaha qabla syafaati fi idkhali qaumil aljannata ni lah. Kallati ay kasyafaatil lati qablaha, gitulah takdir gitu. Apa jatuh aku cepat sangat ni Kallati qablaha ay kasyafaatil lati qablaha, gitu. Seperti syafaat yang sebelumnya, yakni syafaatul uzma, maqamam mahmudah, syafaatul uzma, dan syafaat mempermasukkan umat ke dalam syurga bighairi hisab, ini tertentu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Summa syafa'atu fi man. Summa kemudian syafaat fi. Summa kemudian asy-syafa'atu syafa'at fi man istahaqqu dukhulan nari. Fi man, pada mereka, istahaqqu, yang mustahaklah mereka itu dukhulan nari, akan masuk api neraka. Mereka yang memang blacklist dah, masuk neraka. Falam yadkhuluha, maka tidak jadi masuk mereka itu akan di api neraka. Kenapa? Syafaat Rasulullah. Allah, kita boleh hak ni pun wujud dah. Ni nak agak syurga bighairi hisab tu pelawak benar lah. Pelawak benar lah. Kalau boleh hak tu, wujud dah. Amin. Harap lah. Harap kena tinggi lah. Tapi kalau boleh hak ni pun wujud dah. Nama tebeng dah masuk neraka ni. Tapi boleh syafaat Nabi, falam yadkhuluha. Maka tidak masuklah mereka itu akan di api neraka. Summa syafa'atu, kemudian syafaat Nabi fi ziyarati darajati fil jannati. Fi ziyarati itu bukan fi ziyarati. Ziyarati. Kalau ada ra tu tukar ra jadi dal, ya. Pelik sangat tu.
Summa syafa'atu, kemudian syafaat fi ziyadati darajati fil jannati, gitu. Bukan ziarah, ziyadah. Kalau ada kitab tulis ziarah tu tukar ra jadi dal. Kemudian syafaat nabinya pula ialah pada menambahkan darjat tingkatan dalam syurga. Boleh darjat rendah, minta dengan Nabi, ya Rasulullah, tolonglah minta dengan Allah Taala supaya naik tingkat tinggi sikit. Macam tu. Tu syafaat Nabi kak. Summa syafa'atu, kemudian syafaat fi qaumin, pada satu kaum, minas suluhai, daripada mereka yang baik-baik, liyatajawazallahu anhum, supaya mempermaaflah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu, fi taksirihim, di dalam kecuaian mereka itu, fit ta'ati, di dalam segala ketaatan-ketaatan mereka itu. Itu. Summa syafa'atu, kemudian syafaat fi ikhraji, pada memperkeluarkan man adkhalan nara, mereka yang telah dipermasukkan akan api neraka, minal muwahhidina, daripada mereka-mereka yang mengesakan Allah Ta'ala. Wahadhihi, dan ini mana? Ini mensyafaatkan manusia yang telah masuk api neraka supaya dikeluarkan daripada api neraka masuk syurga. La tukhtassu bihi, tidak ditentukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak. Syafaat ni bal yusyarikuhu fiha, bahkan bersekutulah akan Nabi Muhammad SAW oleh para nabi yang lain lah maksudnya. Tu ada fa'il belakang tu. Bal yusyarikuhu, bahkan bersekutulah akan Nabi SAW fiha, padanya, pada syafaat ini, al-anbiya'u, oleh para nabi, wal malaikatu, dan para malaikat pada juga, wal mu'minuna, dan para orang mukmin yang beriman pada Allah Ta'ala. Orang mukmin pun boleh syafaat juga ni. Ada hak hafal Quran, hak mati syahid, alim ulama, para aulia, para wali. Summa syafa'atu, kemudian syafaat fi takhfifil azabi, pada memperingankan azab api neraka, liman istahaqqa, bagi mereka yang mustahak, berhaklah, al-khuluda fin nari, akan kekal di dalam api neraka, fi ba'di awqati, pada sebahagian waktu, bukan sama-sama. Pada setengah-setengah waktu. Mana contoh? Ka Abi Talibin, seperti Abu Talib. Summa syafa'atu, kata setengahnya ini pun khususiah untuk Nabi Muhammad SAW. Summa syafa'atu fi atfalil musyrikina, kemudiannya ada lagi syafaat untuk orang-orang kanak-kanak. Atfal ni mana kanak-kanak, anak orang-orang kafir musyrik. Liyadkhulu al-jannata, supaya dipermasuklah mereka itu, atfal, kanak-kanak, anak-anak orang kafir musyrik ni, al-jannata, akan syurga. Tu. Dalam hadis riwayat Tabrani daripada Anas bin Malik dan Samurah, kata apa? Atfal ay auladul musyrikina khadamu ahlil jannati. Gitu. Hadis bunyi gitu. Atfalu ay auladul musyrikina khadamu ahlil jannati. Bermula anak-anak orang kafir musyrik itu ialah pelayan-pelayan bagi ahli-ahli syurga. Dipermasukkan juga syurga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Summa syafa'atuhu, kemudian syafaatnya Nabi SAW, liman, bagi mereka, mata, yang telah matilah iaman, bil madinati, di negeri Madinah. Tu ada tu. Man istata' an yamuta bil madinati falyamut biha, fa inni asfa'u liman yamutu biha. Itu adalah hadis daripada Abdullah bin Umar. Hadis yang diriwayat oleh Imam Turmizi dalam Sunan Turmizi. Nabi kata, man istata'a, barang siapa yang berkemampuan lah ia, an yamuta, bahawa mati ia, bil madinati, di Madinah, falyamut biha, maka hendaklah mati ia di Madinah. Kenapa? Fa inni asfa'u liman yamutu biha, kerana sesungguhnya aku mensyafaat bagi mereka yang mati di Madinah. Tu. Ramailah orang nak mati di Madinah ni. Nak? Allah. Tu syafaat liman mata bil Madinah, bagi orang yang mati di Madinah. Waliman ni ataf kata liman mata bil Madinah. Ai summa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam liman sabara ala la'waiha. Tu. Orang yang sabar, syafaat Nabi juga, Nabi akan bagi mereka yang sabarlah iaman ala la'waiha, la'wal Madinah lah. Tu. Sakit la'waiha, baca la'waiha lah.
la'waiha. Nah. Waliman zarahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Dan syafaat Nabi juga akan diberikan kepada man mereka zarahu yang menziarahi la yamanhu akan dia Nabi SAW ba'da mautihi, kemudian daripada matinya, yakni kemudian daripada intiqal, ba'da mautihi ay ba'da intiqalihi lah, kemudian daripada intiqalnya Nabi SAW. Ni ada sabit lah hadis lah, man zarani muta'ammidan kana fi jiwari yaumal qiyamah wa man zarani muta'ammidan kana fi jiwari yaumal qiyamati. Gitu. Barang siapa yang menziarahi aku hal keadaan sengaja, ada ia pada sisiku di hari kiamat. Wa man sakana bil madinati, dan barang siapa yang tinggal ia di Madinah, wa sabara ala balaiha, dan sabar ia di atas segala kesusahannya di Madinah, kuntu lahu syahidan wa syafi'an, nescaya adalah aku baginya syahidan wa syafi'an, sebagai peguam bela dan pensyafaat. Itu. Tu. Sebab tu kena ziarah Nabi SAW. Man zara qabri kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati. Tu banyaklah hadis-hadisnya. Man hajja wal umrata falam yazurni faqad japa. Siapa yang berhaji berumrah tapi tidak datang menziarahi aku di Madinah, maka dia isytihar perang dengan aku. Nah. La'waiha. La'waiha apa boleh? Kalau ajar gitu la'waiha lah. Kalau tak ada hamzah belakang, tak ada hamzah, tak ada alif, baca la'waiha. Walimah berisitu waliman ajabal muazzinah, dan syafaat Nabi juga untuk mereka yang menjawab azan muazzin, menjawab azan muazzin maksudnya, wada'a lahu, dan mendoa baginya, yakni sallallahu alaihi wasallam, bil wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah. Sebab tu besar apa pahala muazzin tu besar. Sebab dia kira orang panggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau tidak nak jawab apa kalau tak ada azan. Tak ada Allahu akbar, Allahu akbar, patut kita jawab kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Nak jawab kan? Tak jawab sebab tu demo tulah azan kita tolong jawab. Demo tulah azan kita tolong jawab. Lepas tu boleh baca doa tak? Kalau tak ada azan, tak ada qamat, nak baca doa Allahumma rabbah mana? Tak dapat syafaat ni. Tu. Waliman salla alaihi lailatal jum'ati, dan syafaat Nabi juga untuk mereka yang berselawat ke atas Nabi pada malam Jumaat, wa yaumaha, dan pada harinya Jumaat. Waliman sebatulah malam Jumaat tu kita duk buat maulid sepatutnya. Waliman hafiza, dan syafaat Nabi juga untuk mereka yang menghafal, hafiza ini menghafal arba'ina hadisan, yang menghafal 40 hadis Nabi SAW fi amrid dini, paling kurang al-arba'in an-nawawiyah. Hafal tak? Dah, lepas ni. Hadis pertama ya, innamal a'malu bin niyat. Tu ya. Tu pun tu ya hafal. Sekat tu ya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, tak ingat dah. Wa amila biha, dan beramal pula. Hafal tadi. Beru ngapa. Banyak ke orang ngapa aja, beramal tak? Nah. Tu. Ya hafal, ilmu tu duduk lidah belah hati gitu. Amal dia tak ada. Tengok siapa ke apa, tengok benda-benda keji ke apa, tak ada gotong royong, tak ada nak bersih an-nazafatu minal iman, tak ada. Nah tu. Da wa amila juga beramal biha dengan dia. Waliman shama sya'bana, dan syafaat Nabi juga untuk mereka yang berpuasa bulan Sya'ban. Kenapa puasa bulan Sya'ban? Li hubbihi, kerana cinta akan Nabi SAW. Tu. Li hubbihi tu deh. Betul. Lihubbihi, kerana cintanya Nabi SAW. Siyamahu, akan berpuasanya. Itu. Waliman madaha ala baiti, dan syafaat Nabi juga untuk mereka yang memuji ia alal baiti, akan ahlul bait. Wa asna alaihi, dan
memuja di atas mereka itu, yakni ahlul bait. Habis itulah. Wa ammal mu'minuna, dan ada pun orang mukmin, ai allazi matu ala dinil Islam, mereka yang mati mereka itu di atas agama Islam. Wa in taqaddama minhum kufrun, dan jika sekalipun terdahulu daripada mereka itu orang mukmin itu oleh kekufuran sekalipun. Dulu kafir lah, atau masuk Islam, atau lahir-lahir itu Islam dah, mati dalam Islam. Ataupun dulunya kufur, lepas tu masuk Islam, mati dalam Islam, itu masuk. Fafil jannati khaliduna, maka di dalam syurga kekal mereka itu. Kekal. Habis. Wala yasihu, dan tidak sah an yadkhulul jannata, bahawa masuk mereka itu akan syurga, summa yadkhulul nara. Tak sah itu, mana ada itu. Kenapa tidak sah? Tidak sah orang itu masuk syurga kemudian masuk neraka. Tak sah itu. Mana ada cerita lagu tu? Macam Doraemon pula tu. Li'anna man yadkhulul jannata, kerana bahawasanya mereka yang telah masuk ia akan syurga, la yakhruju minha, tidak akan keluar daripada syurga lagi. Hak masuk neraka belum tentu kekal. Kalau kafir kekal. Nah, tapi kalau mukmin ada kekal. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa ma hum minha bil mukhrajina. Gitu ke ayat ya? Itu lihat dah. Wa ma tanfa'uhum. Tengok. Mana tu wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, sini pula lah. Salah tu. Wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in hak tadi. Silap ni. Apa kaitan pula dengan orang mukmin tu tidak keluar dengan faham tanfa'uhum syafa'atu syafi'in? Silap, kitab tu silap. Wa ma hum minha bil mukhrajina. Gitu. Betulnya gitu. Wa ma hum, dan tidak adalah mereka itu minha daripadanya syurga, bi mukhrajina, keluar mereka itu. Tak ada. Itu ayat betulnya. Wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Hak orang kafir itu tak ada boleh syafaat dah. Nah, tidak bermanfaat syafaat orang yang memberi syafaat untuk orang kafir, tak dapat syafaat. Faddukhulu fil jannati, maka bermasuk mereka itu dalam syurga, imma biduni dukhulin nari, ada kalanya ketiadaan masuk api neraka, bimaratin, dengan sekali pun, au ba'da dukhulin nari, atau kemudian daripada masuk api neraka, biqadri zambi, dengan qadar dosa dia kerjakan. Habis itu. Kemudian kita sambung pula esok. Wa ammal kafiruna ay minal insi wal jinni ay allazina matu alal kufri wa in ashu tula umrihim alal imani fa fin nari khaliduna. Nak menyatakan kafir pula. Ni yang kita bimbang ni. Wa in ashu tula umrihim alal iman. Sekalipun sepanjang hidup dia tu beriman pak nak mati kupu-kupu. Tu siap. Tu takut tu. Wallahu a'lam. Dah kot. Ada 2 hari lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli. A'udzuka min sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah.